Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Hari ini dengan rasa syukur saya ingin berkongsi pengetahuan tentang satu aspek yang sangat penting dalam memahami Al-Quran, iaitu perbezaan antara ayat muhkamat dan ayat mutasyabih. Dalam upaya kita untuk mendalami dan menghayati petunjuk Allah, pemahaman terhadap sifat-sifat khusus kedua-dua jenis ayat ini sangat penting. Sebagai Muslim, kita mengakui Al-Quran sebagai sumber utama panduan hidup. Dalam karya suci ini, terdapat ayat-ayat yang tegas dan jelas dalam maknanya, iaitu ayat muhkamat. Sementara ada juga ayat-ayat yang bersifat lebih kiasan ataupun rumit, iaitu ayat mutasyabih. Pemahaman yang mendalam terhadap perbezaan di antara kedua-duanya bukan sahaja membantu kita untuk menghayati ajaran Allah dengan lebih baik, tetapi juga memastikan pelaksanaan hukum-hukum Islam yang adil dan seimbang. Dalam pembentangan hari ini, kami akan mengupas secara mendalam tentang ciri-ciri ayat muhkamat dan ayat mutasyabih, serta pentingnya memahami perbezaan ini dalam konteks tafsiran Al-Quran. Mari kita bersama-sama merenung dan menghayati petunjuk yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya yang agung. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat mempunyai beberapa kriteria yang tersendiri. Ayat muhkamat ini merupakan ayat yang tegas dan jelas dari segi ertinya, di mana ia hanya memiliki satu pengertian saja. Apabila kita membaca satu ayat itu, mudah bagi kita memahami maksud ayat tersebut. Ia juga tidak memerlukan sokongan ayat lain sebagai penjelasan. Contoh ayat muhkamat ini adalah ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Manakala ayat mutasyabihat ialah ayat yang tidak jelas atau ayat kiasan dan rumit ertinya, yang mana ia dapat ditafsirkan dengan pelbagai penafsiran. Jadi ayat ini memerlukan sokongan ayat lain untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Contoh ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang berhubung dengan hal-hal yang ghaib. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai sebab-sebab adanya ayat muhkamat. Okey, kita tengok dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatu hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Okey, maksudnya adalah dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian besar dari Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamat yang bermaksud yang tetap, tegas dan nyata maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ibu atau pokok kepada isi Al-Quran. Dan yang lain lagi adalah ayat-ayat mutasyabihat yang bermaksud samar-samar dan tidak terang maksudnya. Okey, sekarang kita pergi kepada dua contoh ayat muhkamat. Yang pertama dari surah Yunus ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim, yang bermaksud Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Yang kedua adalah surah Al-Ikhlas ayat keempat yang berbunyi walam yakullahu kufuwan ahad, yang bermaksud dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, iaitu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hilman ingin menjelaskan sebab-sebab ada ayat mutasyabih. Yang pertama adalah kesamaran dalam sebutan mufrad, iaitu pada kalimah mufrad, iaitu tidak jelas baik disebabkan sebutannya gharib, yang ini asing. Contohnya ayat yang ke-31 surah Abasa, ataupun mushtarak, yang ini bermakna ganda. Contohnya dalam ayat ke-39 surah Sad, dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput, yang ini surah Abasa. Dan yang kedua adalah kesamaran dalam kalimah muraqqab, yang ini disebabkan kerana kalimah muraqqab, lafaz yang tersusun dalam kalimat itu terlalu ringkas. Contohnya ayat yang ketiga surah An-Nisa. Dan yang terakhir sekali adalah yang ketiga, kesamaran pada sebutan dan makna ayat. Ada ayat yang mutasyabih terjadi disebabkan kesamaran dalam sebutan dan makna ayat-ayat itu. Maksudnya dalam contoh dalam Quran ayat yang ke-189 surah Al-Baqarah. Hikmah ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Yang pertama, andai kata seluruh ayat Al-Quran terdiri daripada ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal manusia. Ini kerana pengertian daripada ayat-ayat muhkamat ini adalah jelas. Yang kedua, seandainya seluruh ayat-ayat Al-Quran ini mutasyabihat, nescaya akan lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Seterusnya, Al-Quran yang terdiri daripada ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ini adalah menjadi motivasi kepada umat Islam
untuk terus mencari dan menggali pelbagai kandungannya sehingga mereka terhindar daripada taklid. Bagi kesimpulannya, wajib bagi kita beriman bahawa seluruh ayat Al-Quran sama ada muhkam atau mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang jelas lagi terang. Kita akan menjadi keliru jika kita mengatakan ayat-ayat mutasyabihat ini kurang jelas dan samar-samar. Ini kerana Allah sendiri mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin Al-Quran sebagai petunjuk atau hidayah ini boleh menjadi kabur atau samar-samar. Kita sebagai umat manusia wajib mengkaji Al-Quran untuk panduan hidup kita.